Untuk kelas kita pada pagi ni insyaAllah cikgu kita nak mengulang balik bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu ni ialah latih to be ya, latih to be untuk pengukuhan ya. Okey, jadi kita pusing-pusing kita akan jumpa balik latihan yang kita telah pun menyelesaikannya sebelum ini ya. Jadi untuk pagi ni kita akan tengok latihan pengukuhan ejaan. Okey, cikgu dah scroll balik latihan-latihan kita yang sebelum ini. Pengukuhan ejaan ni last kita buat ialah pada bulan 5. Sekarang 6, 7, 8, 9. Masya Allah, dah 3 bulan berlalu. Ya, jadi kita ulang balik latihan pengukuhan ejaan ya, dengan ejaan penambahan ejaan yang baharu ya, kerana ejaan ni banyak sangat ya. Jadi sebelum kita nak pergi pada tajuk pengukuhan ejaan, sukalah cikgu nak mengulang balik pembelajaran kita pada Jumaat yang lepas. Ya, 27 hari bulan 8. Okey, secara offline, cikgu berikan kepada anda latihan karangan pendek. Ya, latihan karangan pendek. Alhamdulillah, semuanya telah menghantar latihan kecuali 2 sahabat kita ni lah. Ya, Khairunisa yang tak masuk pagi ni dan tak masuk juga. Ya, 2 sahabat kita ni, cikgu nak buat macam mana ya? Khairunisa dan Balkis, 2 yang tak masuk dan 2 yang tidak menghantar latihan. Tetapi sepatutnya kalau tak masuk pun ya, dalam grup Telegram sepatutnya tahu ya apa-apa latihan yang telah diberikan. Ya, sepatutnya caknalah sikit ya, ambil berat sikit. Ya. Jadi ini dah banyak sangat mereka ketinggalan. Okey. Baik ya, cikgu nak kongsikan latihan yang kita buat pada minggu lepas. Okey, kita tengok sikit ya, sebab semua orang dah dapat. Okey, maaf. Semua orang sudah pun cikgu semak latihan dan telah pun komen dan telah pun memberikan skema jawapan ya, masing-masing. Ya, alhamdulillah. Okey, jadi pagi ni cikgu nak komen lagi sedikit ya. Okey, kita tengok bahan. Sekejap ya. Sekejap cikgu tutup kejap ya, nak tengok bahan. Ya. Tak badan dia. Dah jumpa dah. Okey, baik ya. Kita ini ialah skema jawapan. Okey, masing-masing dah tengok ke skema jawapan yang cikgu dah kongsikan kepada anda semua? Ada tengok tak skema jawapan? Ada. Okey, bagus. Alhamdulillah. Ya. Yang penting bila cikgu sebut rujuk jawapan, rujuk ya. Bateri running. Close. Okey. Baik ya, jadi tolong rujuk ya, mana-mana guru yang ya memberikan apa sahaja ya komen untuk latihan secara peribadi, tolong ambil kisahlah ya, Okey, baik, daripada soalan yang kita buat minggu lepas berkenaan dengan karangan pendek. Okey, baik cikgu, kita tengok sedikit karangan pendek ni duduknya dekat mana. Ya, duduknya dekat mana. Okey, kita buat catatan sedikit ya. Kerana minggu lepas cikgu bagi latihan sahaja. Jadi minggu ni kita kita melihat di mana kedudukannya soalan ini. Okey. Baik, kita tengok ya. Kita tengok kertas 2. Okey, sepanjang beberapa minggu yang lepas kita melihat kertas 1. Jadi karangan
pendek yang anda telah pun laksanakan pada minggu lepas, duduknya ialah pada kertas 2. Ya, kertas 2 yang masanya 1 jam, okey, 1 jam dengan markahnya ialah 40 markah. Gitu. Ya, 40 markah. Okey, kertas 2 1 jam dengan markah 40 markah. Okey, 1 jam ni terbahagi kepada bahagian, ya, 2 bahagian, ya, bahagian A dan juga bahagian B. Baik, 1 jam yang kamu duduk itu, ya, untuk 2 bahagian, 40 markah. Okey, bahagian A ini ialah karangan respon terhad namanya. Ya, karangan respon terhad. Ya, karangan respon terhad atau kita sebut juga sebagai karangan pendek. Ya, karangan pendek yang masanya lebih kurang 15 minit untuk menjawab dengan markahnya ialah 15 markah. Ini kedudukan bahagian A. Ya, kedudukan bahagian A yang telah pun anda buat pada minggu lepas. Itulah dia. Ya, itulah dia. Okey. Jadi ya, itulah ya yang anda telah buat itu, ya, dengan markah yang telah pun anda peroleh. Okey, daripada keseluruhan itu bahagian A, ya. Seterusnya bahagian B, ya, selebihnya untuk bahagian B lah, ya, bahagian B karangan panjang. Ini karangan respon terbuka. Ya, karangan panjang yang selebih markahnya ialah 45 minit masa, ya, 45 minit selebihnya, dan markahnya juga selebihnya iaitu 30 markah. Biar betul, 15 markah dengan 30 dah jadi 45 markah. Mana pula datang? Betul tak? Markahnya okey, sekejap ya, kena tengok balik. Pasal dah macam tak betul ni. Oh, cikgu bagi dekat kamu. Ya, Allahu Akbar. Cikgu bagi dekat kamu 15 markah. Sebenarnya bukan 15. Allah, silap dah bagi dekat kamu tu. Kena tolaklah balik. Ya. Silap. Sorry sangat-sangat. Ya, cikgu bayangkan ini ialah ulasan. Ya, sebenarnya markahnya 10. Allahu Akbar. Jadi kena tolaklah balik. Sorry. Ya, markahnya bukan. Tu dah tersilap. Tersilap ni kamu betulkan balik mindset kamu, ya. Markahnya ialah 10 markah. Macam manalah boleh mindset tu jadi 15. Okey, sorry. Betulkan balik, ya. Jadi maknanya yang mana dapat 15 tu markahnya ialah 10. Ya. Yang mana dapat 13 tu tolak balik. Ya. Yang mana 11, itu yang bahaya. Ya, ada yang dapat 11 ni, ada. Ya, 11 ni maknanya markahnya ialah 6. Jadi tolong betulkan balik, ya, markah masing-masing. Allahu Akbar, sesilap. Jadi tolong betulkanlah balik, ya. Okey, jadi 10 markah. Ya, 10 markah untuk bahagian A. Ya, jadi sepatutnya kalau dah 10 markah, anda sepatutnya boleh ambil markah penuh sebanyak 10 markah tu, ya. Okey, kita tengok jawapan, ya. Cikgu nak terus pada skema jawapan. Okey, tengok skema jawapan. Okey, cikgu sharekan jawapan kepada anda, dan anda pun semua masing-masing dah ada jawapan, ya. Masing-masing dah ada jawapan. Okey. Ya, dengan 4 tajuk kita, ya, berkenaan dengan kebaikan makan bersama keluarga. Itu skema yang pertama. Ya, kebaikan makan bersama keluarga. Okey, tugasan yang kedua untuk skema yang kedua, usaha penjimatan air. Ya, tugasan yang ketiga, skema yang ketiga, usaha-usaha mengatasi kenaikan harga barang. Ya, itu skema yang ketiga, tak banyak yang menjawab. Okey. Dan skema yang keempat ialah untuk kepentingan semangat patriotisme. Ya, famous jawab soalan ialah tugasan yang keempat dan juga tugasan yang pertama.
Ya, sedikit yang menjawab tugasan yang kedua dan tidak ada yang menjawab tugasan yang ketiga. Bebas ya, pilihan soalan ini bebas berdasarkan pengetahuan sedia ada kita. Ya, jawablah mana yang kamu mampu jawab ya. Okey. Jadi kalau kamu tengokkan pada skema jawapan, okey, apa yang cikgu nak sebut sekali lagi ya, sama ada bahagian A ya ataupun bahagian B. Baik, ya, bahagian B ini ialah karangan panjang ya ataupun kita namakan sebagai karangan respon terbuka. Ya, biarlah cikgu catatkan di situ kedua-duanya sekali. Ya, respon terbuka ataupun namanya ialah karangan panjang. Okey. Masa yang diperuntukkan sebanyak 45 minit. Okey. Ya, dan markah selebihnya ialah 30 markah. Ya, nampak dah di situ. Maknanya paling banyak markah ialah bahagian B. Di sini kamu kena skor betul-betul. Ya, kena skor. Pasal inilah markah paling lumayan di sini. Ya, pada bahagian B. Baik, kamu nampak tak? Okey, sekarang cikgu nak kita kotakkan pen merah, nampak? Yang cikgu kotakkan ialah pada karangan respon terbuka dan karangan respon terhad. Ya. Okey, apa yang cikgu nak sebutkan di sini? Perkataan karangan. Ya, yang ada 2-3 orang yang cikgu komen di situ. Jadi hari ni cikgu buat pukul rata lah ya untuk seramai 21 orang yang ada. Nampak tak? Karangan. Bila kita sebut karangan pelajar, bila kita sebut karangan, okey. Ya, bila sebut sahaja karangan, kena faham. Ya, basic ataupun asas pada karangan ada 3. Ada 3, itu basic dia. Okey, boleh respon tak? Apa basic dia pada karangan? Bila sebut sahaja karangan, yang ini basic, asas, yang tidak boleh tidak. Boleh sebut tak apa dia? Pendahuluan. Ya, pendahuluan. Terima kasih. Pendahuluan, betul sangat. Basic, asas yang kedua apa dia? Isi. Isi, betul. Terima kasih. Diikuti dengan Penutup. penutup atau kesimpulan. Ya, okey. Kita terima sahabat kita, Kristina. Assalamualaikum, Kristina. Waalaikumsalam, cikgu. Dah segak-segak suara pun segak-segak. Okey, tak apa. Yang pasti masuk kelas ya. Alright, okey. Okey, kita kira baru mula jugalah Kristina ya. Okey, ini basic dia. Bila sebut karangan, tidak boleh tidak. 3 perkara asas ni tak boleh tidak. Ya, maksudnya wajib. Bila namanya karangan, wajiblah pendahuluan, wajiblah perenggan isi, dah tentu isi mesti kena ada dan wajib kena, kalau dah buka kena tutup karangan kita. Ini basic dia, tolong faham. Ya, yang dapat 11, yang dapat cikgu kena ambil yang 11, 12, 15 lah ya. Jadi mindset tolong betulkan markah 10. Sorry sangat-sangat ya. Cikgu pun pagi ni baru terfikir balik. Jadi maknanya memang silap besar tu ya, memberikan markah jadi silap besar, minta maaf sangat-sangat. Jadi yang dapat 15 ni maknanya markah 10 ya. Okey, yang dapat 11 ni, beberapa orang yang mendapat 11, beberapa orang yang mendapat 13. Kenapa anda dapat 13? Kerana salah satu daripada asas karangan tak ada. Kenapa dapat 11? Kerana 2 asas tak ada. Apa dia? Tak ada pendahuluan, tak ada penutup. Tokoh badan. Ya, kepala tak ada, kaki tak ada, tiba-tiba badan. Ngeri. Ya, macam tu. Ya, jadi yang dapat 15, syabas. Ya, maknanya 10 markah anda skor. Ya, seperti mana yang ada dalam skema jawapan yang cikgu berikan kepada anda, boleh rujuk. Nampak tak perkataan? Ya, kalau kita tengok patah perkataan pada skema jawapan antara.
Ya, cuba perhatikan cantiknya jawapan ni, ya, antara 80 ya sehingga 90 patah perkataan, ya, patah perkataan. Okey, nampak singkat saja. Tak ada perenggan cikgu, boleh bebas. Perenggan boleh, tanpa perenggan pun boleh untuk karangan pendek ni, ya. Kamu tengok untuk tugasan yang pertama, ayat dia ringkas sahaja dimulakan dengan pendahuluan. Ya, makan bersama keluarga dapat mewujudkan keluarga bahagia. Nampak? Simple permulaan dia. Tetapi ingat, ya, walaupun ringkas macam ni, anda dah selamat. P1 dah ada. Bla 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 isi. Ingat, ya. Untuk karangan respon terhad ni pelajar. Okey, karangan respon terhad, semua maklumat, semua isi, semua apa yang ada dalam bahan wajib digunakan. Itu satu. Mesti guna. Dan jangan tambah jangan. Pen dia dah sangkut-sangkut sikit, ya. Ini internet lah ni, ya. Jangan tambah idea. Jangan. Ya, sebab apa? Sebab patah perkataan dia sangat terhad. Jadi jangan tambah idea baru. Ya, kamu nak tambah, dia dah bagi 4 isi cantik, kamu nak pergi tambah lagi isi nombor 5. Ya, nak tambah lagi. Ya, isi tambahan yang kelima, ya, akhir sekali kamu tambah lagi. Itu silap besar. Ya, jadi ingat, ya, bagi mereka yang markah 14, contoh atau 13, antara kesilapan anda ialah inilah, ya, tidak ada pendahuluan, tidak ada penutup ataupun dan satu lagi, ya, pen, jangan ragam-ragam pen. Okey, Allahu Akbar. Idea tambahan. Idea, ya, tidak lengkap. Idea tidak lengkap. Tidak lengkap masukkan idea, ya. Dia ada 4, kamu ambil 3 sahaja. Ingat, ya. Tadi lagi kalau contoh karangan biodata, ya, biodata ke aku sebuah basikal, contoh, ya. Apa sahaja maklumat yang ada wajib digunakan lengkap. Itu 2 perkara yang cikgu nak sebut sangat penting. Apa dia? Basic karangan jangan lupa, ya, 3 perkara yang kita sebutkan tadi, ya, dan semua idea dalam bahan wajib digunakan, ya. Okey, baik. Contoh sangat jelas bila kamu tengok skema. Ya, nampak tak skema? Ya, dihitamkan. Ini satu contoh skema yang sangat cantik lah, ya. Memadai kamu buat seperti mana yang, ya, yang cikgu kirimkan untuk setiap anda. Ya, nak print, silakan. Ya, soalan cikgu dah bagi. Print soalan, print skema dah masuk dalam fail kamu. Guna sampai form 3. Okey, baik, sampai di situ boleh faham tak pelajar? Boleh. Boleh faham, ya? Okey, bagus. Alhamdulillah. Jadi markah nanti, ya, masing-masing boleh kemas kinikan balik semula. Tahniah pada Amira, ini dapat 15. Isya Radia, ya, Numa Nurliana, Nur Kristina, ya, Nur Syifa Amani, ya, Nurul Husna, Nurul Zahira, Saidatul Nafisah dan Syaza Raihana. Tahniah, ya. Latihan pertama yang cikgu berikan, ya, anda boleh skor 15. Itu sebab cikgu tengok latihan dan hari ni cikgu komen, ya. Jadi maknanya yang bawah 15 anda tahulah kesilapan anda. Okey? Di mana kesilapan? Yang dapat 11 confirm tak ada kepala, tak ada kaki. Itu. Yang dapat 13 tak ada salah satu. Ya, cikgu rasa mungkin tak ada kepala dia. Kamu terus, ya, terdapat beberapa amalan, kebaikan, amalan makan bersama keluarga antaranya. Kamu mulakan macam tu. Tak boleh, ya. Tak ada cerita langsung apa dia makanan kebaikan makan bersama keluarga ni, tak ada. Samalah macam soalan yang keempat, famous, ya, soalan famous, pilihan soalan famous, ya, cuba kamu perhatikan, simple saja,
Ya, semangat patriotisme sangat signifikan untuk perpaduan sesebuah negara. Dan cuba kamu perhatikan, ya, ada perkataan-perkataan kosakata. Ya, contohnya signifikan, ya, yang bersesuaian. Okey, nampak ada perkataan-perkataan, ya, yang orang kata karangan. Ya, karangan mestilah ada satu dua kosakata. Ya, yang boleh menarik perhatian pemeriksa bila baca karangan kamu, nampak, oh, pelajar ni ada pengetahuan. Tu, ya, ada pengetahuan. Dia boleh guna perkataan-perkataan, ya, yang menunjukkan dia banyak membaca. Gitu, ya. Okey, ya. Teruslah mula dengan, ya, antara, nampak, ya, kita guna antara, kita guna seterusnya, ya. Ini penanda wacana dengan ini, okey. Ya, di samping itu, okey, perkataan-perkataan akhir sekali, konklusinya. Nampak ada penutup, ya. Ada pendahuluan dan ada penutup, okey. Dan diikuti dengan 4 isi, ya, yang telah ada dalam soalan. Okey, baik, cikgu rasa sangat jelas, ya, penerangan untuk karangan pendek, ya, cuma gitulah, ya. Cikgu harap kamu untuk karangan respon terhad ni kamu skor markah 10 ini, ya. Gitu. Okey, sebab kamu perlu berjuang untuk 30 markah ni, ya, lagi. Ya, 30 markah panjang. Setakat ini kita tak buat lagi karangan panjang. Memang insya-Allah satu masa nanti cikgu akan buat juga, maknanya cikgu kena print, tak tahan mata, ya, tengok karangan pendek boleh tahanlah kita zoom, ya, bagi nampak isi-isi, ya. Tapi karangan panjang insya-Allah satu ketika nanti kita akan buat dan cikgu kena print lah, semak seorang-seorang, ya. Bila karangan panjang tu cikgu harap nanti, ya, setiap latihan, ya, anda tidak ketinggalan, ya. Okey, untuk pagi ni terima kasih, ya. Itu, ya, latihan yang telah dibuat, yang telah dihantar, ya, kecuali 2 orang sahabat kita ni. Apa nak cakap, ya, kalau boleh kamu memberi peringatan pada kawan-kawan yang 2 sahabat kita ni, ingatlah, ya, ingatlah supaya kita sama-sama mendapat ilmu, ya. Okey, baik, selesai untuk apa nama ni, ya, bahan yang pertama. Okey, sekarang kita pergi ke sistem bahasa. Sistem bahasa, anda keluarkan buku sistem bahasa pelajar dan kita nak pergi kepada latihan pengukuhan ejaan, ya, yang kita pernah buat pada beberapa bulan yang lampau, ya. Kita telah meninggalkan beberapa bulan yang lampau, ya, dan hari ini kita nak tengok balik, ya, latihan pengukuhan ejaan untuk perkataan-perkataan berikutnya, ya. Okey, buka buku sistem ejaan. Ya, okey. Untuk yang pertama ni, sebelum kita tengok ada beberapa set latihan yang cikgu nak bincangkan dengan anda. Ya, okey. Jadi yang pertama ni, kamu buka buku sistem ejaan, ya, dan macam latihan yang kita pernah buat, ya, cikgu akan berikan 10 ejaan, ya, pilihan, ya, untuk anda ambil ejaan ini dan catatkan ke dalam buku, ya, serta pilih mana perkataan, ya, yang kita guna pakai, ya, setakat ini, ya. Okey, sediakan buku dan tajuk kita kamu catat dekat situ, ya, latihan pengukuhan ejaan. Okey. Okey. Sediakan ruangan, ya. Okey, kalau dalam bentuk jadual pun boleh jugalah, ya, dalam bentuk jadual, ya, yang anda letak ejaan betul, ya, dan sebelah lagi ejaan salah, ya. Okey, cikgu juga akan mencatatkan perkataannya, ya, sebanyak 10 perkataan yang kita akan buat bersama-sama dan anda pilih mana yang kita pakai, ya, mana yang kita pakai. Okey, sudah bersedia? Kita pergi kepada ejaannya, ya. Okey, kita ambil ruang di bawah ni.
Okey. Okey, 1. Kalau tak buat jadual pun tak apa, okey je. Okey, nombor 1. Bahulu atau baulu. Yang mana yang kita pakai? Jadi, kita akan buat 10 ejaan. Ya, untuk anda pilih mana yang kita pakai setakat ini. Ya, kini dah, kini, ejaan terkini. Jadi, ambil dua-dua perkataannya. Okey. Lepas tu, buat catatan. Sama ada kamu gariskan di bawah, ya, ataupun kamu letakkan tik di atas, terpulanglah, ya. Mana yang satu yang kita pakai, ya, ejaan terkini. Okey, selesai. Itu nombor 1. Okey, boleh nampak ya pelajar? Respon? Boleh. Okey, bagus. Alhamdulillah. Dan suara cikgu pun setakat ini jelas ya? Tak ada tersangkut-sangkut? Respon? Jelas. Alright. Okey, alhamdulillah. Okey, bagus. Itu yang pertama. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Ya, yang kedua. Teladan atau tauladan. Mana satu yang kita pakai setakat ini? Standard Bahasa Melayu, ya, dan juga ejaan DBP, ya. Yang mana satu yang tepatnya? Itu nombor 2. Nombor 3. Dokumen atau dokumen. Yang mana satu? Jadi 10 ni macam biasalah, ya. Sebolehnya mungkin anda letak target. Skor, mampu skor berapa? Ya, seperti yang cikgu semak latihan, cikgu akan tulis skor. Ya, jadi berapa target kamu untuk setiap latihan yang kita buat? Sekarang ni ada 10. Okey, mungkin tak nampak lagi. Sampai 10 nanti sebelum kita bincangkan, masing-masing cuba fikirkan berapa yang kamu boleh capai. Ya, dan biasanya target tertinggilah, ya. Okey, yang keempat. Mungkin kita pernah bincangkan. Cuba ingat balik, ya. Mungkin, ya. Oh, sorry. Kalau kita pernah bincangkan, ya, harap tidak buat silap. Tidak buat kesilapan. Itu yang kelima. Ya, yang keempat. Yang kelima. Seronding daging atau serunding daging. Yang kelima. Baik. 6. Parking, ya. Parkir atau parkir. Okey, silakan. Nanti di hujung, cikgu bagi masa untuk anda semak kembali, ya, jawapan-jawapan, ya, untuk 10 latihan secara lisan bersama ini, ya. Okey, itu yang ke-6. Yang ke-7. Panel atau panel. Ya, biasanya dalam sesuatu majlis,
Ya, kita dan biasanya untuk wawancara ya atau temu bual ya ya kita ada menjemput seseorang untuk membincangkan sesuatu isu ya. Jadi seseorang itu ya kita namakan sebagai ahli panel ataupun kita sebut ahli panel yang mana satu ya. Tu yang ketujuh. Okey, yang ke-8. Mempamerkan atau mempamerkan. Okey. Fikirkan, ya, apakah yang sepatutnya jawapan yang yang kita pilih. Tu yang ke-8. Okey, baik. Yang ke-9. Mesyuarat agung atau mesyuarat agung. Baik. O atau U. Yang mana satu yang kita pakai ya. Oh ni tak betul ejaan mesyuarat pertama ni. Okey, yang kita nak rujuk ialah perkataan agung tu ya. Okey, mesyuarat agung ya dengan huruf O atau mesyuarat agung dengan huruf U. Itu yang ke-9. Okey, dan yang terakhir ya untuk 10 perkataan. Okey. Masalah atau masalah. Alright, ada 10 perkataan keseluruhannya ya. Okey. Boleh ambil masa anda untuk tengok balik semula ya 10 latihan pengukuhan ejaan ya, dan seperti yang biasalah ya, letakkan skor anda nanti. Berapa agaknya yang anda boleh skor untuk 10 perkataan, bukan baharu tetapi perkataan yang biasa-biasa ya. Okey, baik. Kenapa sambil-sambil itulah ya. Kenapa ya kita perlu membuat latihan pengukuhan ejaan ya, kerana soalan ini ada dalam kertas satu ya, boleh sahaja timbul soalan ini, boleh sahaja ada dalam objektif ya 1 hingga 20 OBA, objektif beraneka jawapan ya, OBA ke OPA ke objektif pilihan aneka, OPA ya, OPA ya 1 hingga 20, 1 hingga 14 lah ya, 1 hingga 14 boleh sahaja, ataupun akan naik dalam bahagian B soalan 1 ya yang subjektif tu ya, yang 3 soalan yang kamu diminta menggariskan kesalahan ke ya, ataupun ialah yang menggariskan kesalahan ataupun mengenal pasti kesalahan ejaan yang ada dalam, mungkin dia akan naik dalam bentuk iklan ya, tu. Jadi kita kena buat latihan ini ya, dan soalan yang naik kita tak pasti. Itu sebab kita kena pelbagaikan ejaannya ya. Okey, untuk memudahkan perbincangan kita, kalau cikgu nak petik-petik nama payah pula. Jadi cikgu ikut senarai nama. Ya. Jadi maknanya 1 hingga 10 dah tentulah orang nombor 1 hingga orang nombor 10. Ya, bermula daripada Amira sehinggalah kepada Nur Inas lah. Sehingga kepada Nur Inas. Jadi
ambil bahagian anda masing-masing. Ya, pilih jawapan. Jawapan masing-masing dah ada. Sebutkan jawapan. Ya, sebutkan jawapan. Okey, kita mulakan daripada Amira untuk nombor 1. Dan sekarang boleh pegang pen merah lah. Ya, sekarang boleh pegang pen merah. Okey, pasal apa pula keluar? Jap. Okey. Pasal apa keluar yang ni sekejap ya? Nak ambil gambar Amirah, dia keluar gambar ini pula. Oh, kena ke sini ke? Nak ambil gambar pelajar tu. Ni bukan Amirah. Mana ke Amirah ni? Kena pergi ke. Mana Amirah ya? Ni Ya, cikgu. ya Amirah. Okey. Pasal apa tak nampak dia kat situ? Tak duduk sini. Pelajar ni. Dah pergi ke scene pelajar lah. Scene 1 tadi apa? Oh, scene 1. Okey, sekejap ya. Kita nak tunjuk. Oh, ada tak betul? Okey, sambil-sambil nak tengok juga apa nama ni. Kita panggil apa ya? Okey. Okey Amira, boleh buka kamera anda. Okey. Amira dah nampak rupa Amira. Okey Amira, apakah jawapan nombor 1 Amira? Bahulu. Bahulu yang pertama ya. Okey, itu paling pilihan anda. Okey, sekejap ya. Mana tu dia? Dah terbang. Sekejap. Bahan kita pula terbang. Ni dia. Okey, Amira pilih perkataan bahulu. Okey. Baik, terima kasih Amira. Memanglah cikgu yakin ramai yang akan pilih bahulu tu. Ya, okey. Itu yang biasa kita dengar. Ya, memang yang biasa kita dengar ialah yang pertama. Memang cikgu yakin ya ramai yang akan pilih bahulu yang pertama, sedangkan ikut DBP ialah ini jawapan dia ya. Yang kedua, bahulu. Ini datuk nenek moyang kita. Demo dulu memang akan sebut bahulu. Cuma zaman kita sekarang ni pula ya, kita tambah ada H dekat situ. Bahulu. Ya, bahulu. Inilah dia sistem ejaan. Itu sebab kenapa nak dikembalikan semula latihan pengukuhan ejaan, soalan ejaan. Kerana inilah dia puncanya. Ya, kerana keterbiasaan kita. Ya, kebiasaan kita. Ya, stokin. Tak ada kan dalam ni. Kita dah pernah buat stokin. Sedangkan ejaan standardnya ialah stoking. Ada G di ujungnya. Ya, keriting. Bukan kerinting. Tetapi kita biasa kerinting. Inilah dia antara puncanya. Mengapa soalan ejaan ini perlu dikembalikan semula supaya kita yang memang berpelajaran ya nak balik semula ya, ilmu tu nak kembali semula pada tempat dia. Jadi kemaskinikan ejaan kita ya. Kita tahu bahulu sebutan memang kita tahu bahulu, tetapi sebagai orang yang terpelajar tahulah kita ya sebenarnya bahulu. Tapi kalau tanya tok nenek kita memang dia sebut bahulu. Cubalah tanya balik nenek kita. Dia memang akan sebut bahulu. Kitanya saja ya zaman moden ni kita kata bahulu. Itu sebab cikgu rasa yang rata-rata akan jawab bahulu yang pertama. Tak apa. Kita kembalikan. Kita betulkan balik semula. Okey, teruskan. Yang kedua silakan Asma. Kalau kita nak pin kan dia ni pula ya. Dia cikgu pun tak apa nak cakap nak buka-buka gambar ni. Tapi seronok juga kalau tengok buka gambar. Tapi tak pandai. Ada tahu dah Asma kena Asma. Ini Asma tapi nak pergi balik gambar ke sini. Macam mana? Oh, ke sini. Oh, nak. Dia ni besar kan? Dia besar pula. Oh. Okey. Okey Asma. Apakah jawapan? Teladan. Teladan. Okey.
kepada sin pelajar ya. Baru nampak Asma. Nampak Asma? Senyum dah Asma. Okey, anda pilih apa? Teladan atau tauladan? Teladan. Teladan. Yang ini sepatutnya semua orang kena tahulah. Ya, betul. Betul Asma. Ya, jawapan kita ialah teladan ya. Okey, itu jawapannya. Teladan. Kemas. Nombor 2 ni tak boleh salah. Sepatutnya gitulah ya. Okey, terima kasih Asma. Seterusnya yang ketiga. Siapa yang ketiga? Nanti kena tengok pula senarai nama ni. Isha. Ya, Isha. Mana anda Isha? Mana Isha? Nak pergi kepada Isha Radia. Isha Radia, anda okey? Mana dia? Tak bersuara pun? Isha? Ada tapi mana dia? Isha? Isha masuk dah tadi. Okey, kita nak cepat. Fatin Atira, silakan Fatin. Ya, siapa? Fatin ambil yang nombor 3 Fatin. Dokumen. Dokumen yang pertama, betul? Yang pertama. Okey, betul. Dokumen yang pertama itu jawapannya. Betul lah. Ya, dokumen yang pertama bukan dokumen. Ini kita tak bincang lah ya sebab perkataannya yang biasa anda jumpa. Okey, tahniah. Betul jawapannya. Okey, seterusnya Huda. Cikgu. Silakan Huda. Ya, silakan Huda. Cikgu, Apa jawapan anda? menguar-uarkan. Menguar-uarkan. Okey, Huda, kamu nampak tak? Bila kita sebut perkataannya Huda, bunyinya akan sama. Kan? Mewar-warkan. Satu lagi meuar. Betul lah. Ya, kalau satu yang pertama mewar-warkan, yang kedua meuar-uarkan. Huda, kita dah pernah buat latihan ni bukan? Ya, betul. Okey. Jadi maknanya sekarang ni bila kita dah pernah buat latihan ini pertama kali, yang kedua cikgu harap dah betul. Okey, jadi jawapan anda boleh sebut sekali lagi, Huda? Ikut ejaannya. Mewar-warkan. Cikgu dah confuse tu, ikut ejaan. Mewar-war. Yang pertama kita sebut mewar-war, ikut W. Yang kedua meuar-uarkan, U. Jadi anda yang mana satu? Yang war-warkan, yang first tu. Oh, yang first. Okey, terima kasih Huda. Kita tengok balik. Okey, kalau macam tu mungkin yang tak kena, cikgu nak tanya Syaza. Syaza. Okey Syaza. Nak tanya Syaza sebab anda akan yang terakhir. Syaza boleh open kamera tak? Kamera. On kamera. Tak ada buka. Okey. Jadi Syaza, untuk yang nombor 4, apakah jawapan anda Syaza? Menguar-uarkan. Satu atau dua? Dua. Kenapa berbeza? Ni yang kita nak tengok balik. Ya, seorang mewar-warkan dan seorang lagi meuar-uarkan. Sedangkan latihan ni kita dah pernah buat ya, dan cikgu dah pernah beritahu. Cumanya ya, latihan ni kita mungkin buat pada bulan 5 dulu. Tapi masuk bulan 8, bulan 9 ni ada yang masih mengekalkan yang pertama, ada yang kata yang kedua. Ini tak betul lah. Maknanya macam ya, latihan yang kita pernah buat tak kukuh. Sedangkan tajuk sebutannya adalah latihan pengukuhan, nak mengukuhkan. Itu dah macam tak kukuh ya, sebab ada dua, masih ada dua. Ya, ada dua jawapan. Sepatutnya bila kita dah buat bulan 5 hari tu, ya, seboleh yang mungkin ya bulan 9 kekal dengan satu jawapan. Okey. Yang sebenarnya yang mana ni kelas nak tanya respon terbuka? Ya, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Lagi-lagi yang lain? Yang kedua. Lagi-lagi? Huda. Ya, betulkan balik. Kita pakai yang kedua, Huda. Ya, satu salah, ia akan menjejaskan markah kamu.
Ya, kesilapan yang dibuat ya akan menjejaskan mata kamu, markah kamu. Jadi ingat Huda, ya kita pakai yang kedua. Dah tak pakai dah mewar-warkan ni. Ya, dah tak pakai dah. Sebutan sahaja mewar-warkan tetapi ejaannya ialah meuar-uarkan ya. Daripada kata akar dia, catat dekat buku masing-masing. Ini kata akar dia, uar-uar. Hebahkan, bagi tahu. Ya, bagi tahu satu kampung. Ya, bagi tahu satu Malaysia. Ya, kedudukan apa nama ni, ya kedudukan kedudukan COVID-19 kita ya menunjukkan turun naik ya, kena uar-uarkan. Pihak KKM ya perlu meuar-uarkan saban hari ya supaya masyarakat tahu ya bagaimana kedudukan COVID-19 di negara kita ya. Uar-uar, ingat tu ya. Okey, seterusnya yang kelima, Iliana Natasha. Kita tengok jawapan. Okey Iliana, silakan. Baik Iliana. Okey. Serunding daging. Yang mana tu? Yang mana tu? Serunding daging yang mana satu? Yang kedua. Yang kedua. Serunding daging yang kedua. Anda pasti? Anda pasti? Natasha, anda pasti ya jawapan yang kedua? Pastilah kan ya, sebab kamu yang bubuh jawapannya. Okey, cikgu nak tanya Syuhada. Kita ambil yang paling bawah. Bagi dua jawapan. Syuhada, silakan. Ya, cikgu. Ya, Syuhada. Apa jawapan anda, Syuhada? Serunding daging. Ya, untuk serunding daging. Yang mana satu? Yang pertama atau yang kedua? Tu tak nampak rupa Yang kamu. kedua. Kalau kamu buka, nampaklah rupa kamu, Syuhada. Yang kedua? Ya. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Okey, baik. Terima kasih. Baik, kita tak nak yang situasi macam ni ya. Kita tak mau. Kita tak mau ada seorang yang kedua, seorang lagi yang pertama. Kita tak nak. Kita nak boleh seboleh-bolehnya semua orang mempunyai jawapan yang sama. Jadi inilah dia tujuannya. Semua orang akan mempunyai jawapan yang sama. Jadi maknanya bila sama semua orang akan skor 10. Dan jawapan nombor 5 kita sebut serunding daging. Tetapi ejaannya adalah serondeng daging. Pelik sangat kan? Tapi macam itulah. Inilah dia mengukuhkan ejaan kita. Serondeng. Ya, tapi kita akan sebut serunding. Serunding. Setokin. Ya, kita akan sebut lotion. Macam itulah ya. Mana buatnya ya, sebab itulah keterbiasaan. Tapi sebagai seorang yang terpelajar, hari ini kita mengukuhkan ejaan kita. Itu ejaan sebenarnya ya. Okey, apa ke nama siapa tadi? Iliana Natasha ya, dan jawapan kita ialah yang pertama ya. Yang kedua itu ialah kebiasaan tetapi bukan standard DBP. Baik, seterusnya yang keenam. Danisha, silakan. Parkir. Yang mana satu? Yang pertama. Yang pertama, ya betul. Parkir. P-A-R-K-I-R. Ada R ya, ada dua R ya. Parkir ya, ada dua R, betul. Yang ketujuh, Iliana Hani, teruskan. Panel. Panel yang kedua, betul. Iliana. Yang kedua atau yang pertama, Hani? Yang kedua. Yang kedua tepat, kita sebut ahli panel ya. Ahli panel ya, kalau dalam forum ya, moderator seorang dan biasanya ahli panelnya ada 3 orang ya. Dalam forum peringkat sekolah kita kena guna bahasa baku ya, maka moderator akan sebut dipersilakan ahli panel yang pertama ya, seterusnya dijemput ahli panel yang kedua. Okey, ahli panel kita yang ketiga ialah nampak ahli panel ya. Cuma yang biasa kita dengar ialah ahli panel macam yang pertama. Okey, kukuhkan ejaan anda mulai sekarang dan seterusnya. Seterusnya, Ines. Mempamerkan. Satu atau dua? Satu. Satu, tepat. Pameran. Ya, pamer. Ya. Daripada perkataan, ya, kata akar dia pamer. Ya, itu kata akar dia. Ya. Pamer, pameran, mempamerkan,
pamerkan jawapan anda. Pamer ya, bukan pamir ya. Pamer. Okey, betul. Yang ke-9 silakan Christina. Yang ni kena berhati-hati. Yang ni kita nak betulkan sekarang ya. Okey Christina, silakan. Mesyuarat agung. Mesyuarat agung. Okey, itu dah kita sebut macam biasa agung-agung, tapi O atau U Christina? Yang mana satu? O atau U? O. O. Okey, O ya. Okey. Baik, kata akar kita ialah mesyuarat ya. Bukan. Kata asas kita ialah kita bercakap tentang perkataan mesyuarat. Nampak ada mesyuarat. Mesyuarat akan membezakan ya agung tu. Ya, kalau mesyuarat akan membezakan agung itu. Ya, dan nombor 9 ni kita nak kaitkan juga dengan ya perkataan agung. Ya, yang di pertuan. Ni. Ya, yang di pertuan. Yang ni kita nak tengok. Yang mana satu kita nak pakai, O atau U. Ini nak membezakan. Ya, jadi kita betulkan untuk mesyuarat kita pakai agung. U. Untuk agung kita pakai O. Catat kedua-duanya pelajar ya supaya jelas. Ya, mesyuarat agung yang ke 30. Ya, contoh mesyuarat agung yang ke-30. Mesyuarat agung kita nak tambah lagi. Okey. Mungkin kita boleh tambah dekat bawah ya sebagai orang kata tambahan. Mesyuarat agung. Boleh catatlah dekat bawah ya nak membezakan ke 30. Alright, ejaan sekali dengan angka. Cantik dekat situ. Ya, kamu boleh nampak ya. Yang di pertuan agung, U. Yang mesyuarat agung kita pakai yang agung kita pakai O. Mesyuarat agung kita pakai U. Buat catatan ya. Biasanya untuk lebih kenal pasti kita akan tanda right atau pangkah. Ya, jadi bila pangkah confirm itu ialah salah ya, manakala right itulah jawapan yang kita guna pakai. 9, last yang ke-10. Okey, giliran siapa selepas Christina? Salwa. Silakan Salwa. Masalah. Ya, yang mana satu? Pertama. Yang pertama, anda cuba sebut pertama Salwa. Masalah. Yang kedua sebut Masalah. ya, betul. Cara sebutan tu betul. Kita nak dengar cara sebutan. Ya, yang kita sedang perkatakan ialah masalah. Ya, tetapi yang selalu kita guna, apa masalah kamu? Kamu ada masalah dengan aku ke? Kita tak ada masalah kan? Masalah demi masalah melanda umat manusia ketika ini. Masalah demi masalah. Itulah biasaan yang kita dengar setakat ini. Masalah. Sedangkan DBP masalah. Walaupun tak sedap didengar, tetapi itulah jawapan standard DBP yang kita guna pakai. Alhamdulillah selesai ya latihan pengukuhan kita yang pertama. Nampak ada 10 ya perkataan dan bolehlah letakkan skor anda. Okey, letakkan skor. Boleh cikgu bacakan sorang-sorang ya siapa untuk pemarkahan anda pun tak ramai. Ya, boleh cikgu dengar sambil cikgu catatkan markah pada rekod cikgu sekarang ya. Okey, kita pergi kepada SIM pelajar ya. Okey, di situ boleh tak tolong sebutkan markah masing-masing ya. Berapa skor yang anda dapat? Kita mulakan dengan Amira. Sebut Amira. 8 cikgu. Okey, 8. Asma? 8 plus 10. Okey, tak apa kamu sebut 8, 7 saja ya. 10 kita tahu dah 10 markah penuh. Cikgu buat catatan pada rekod cikgu ni ya. Okey, Isha. Isha. Oh, Isha dari tadi.
Hadir tapi ke mana Isha ni? Aduh, Isha, kamu dah ke mana tu? Fatin Atira? Halo. 6. 6. 4 lagi. 6. Fatin. Tak apa. Jadi maknanya kemaskinkan pengetahuan masing-masing. Huda, 7. Iliana, Natasha, 7. Numa, 8. Danisha. 9. Bagus. Danisha. Apa yang salah tu Danisha? Yang agung tu. Okey. Jadi perkemaskan. Bagus ya. Oh, kamu salah yang itu ya. Okey. Jadi perkemaskan ejaan satu tu ya supaya lebih mantap ejaan anda. Iliana, Hani, 8. Inas, 8. Christina. 8. Okey. Salwa. 6. Salwa banyak juga tu ya. Tak apa, betulkan balik apa yang silap. Syifa Amani. Ni nak tahu ni ada ke tak ada, wujud ke tak ada. 8. 8. Sayup aja. Okey. Husna. 9. Bagus Husna. Di mana salah Husna? Apa yang salah? Bahulu. Oh, yang pertama. Okey, betul kan? Ya, kita sebut bahulu tetapi ejaan bahulu sebutan saja bahulu. Zahira. Halo Zahira. Udah, ke mana perginya Zahira ni? Iman. 9. Tahniah. Apa yang salah Iman? Bahulu. Oh, yang pertama. Okey. Kaisara. 10. Tahniah Kaisara. Bagus. Mantap. Ejaan anda. Tengok balik ejaan yang sebelum ini. Ya, yang kita pernah buat berapa anda skor. Ya, kalau boleh 10 ni teruskan ya. Ya, pencapaian yang baik Kaisara. Tahniah. Saidatul Nafisa. Berapa anda? 8. Okey. Siti Najihah. 10. Oh, seorang lagi. Bagus. Tahniah Najihah. Ya, tahniah Kaisara. Ya, anda buktikan. Ya, anda telah pun membuktikan pengukuhan ejaan anda benar-benar kukuh. Ya, dan terus kukuhkan. Ya, kemantapan ejaan anda. Syuhada berapa? 6. 6. Okey, tak apa. Syazah Rahina? 9. 9. Apa yang salah tu Syazah? Bahulu. Okey, bahulu. Rata-rata ramai yang silap bahulu. Ya, sekali lagi cikgu ulang. Zahira, anda ada di situ Zahira? Wow. Okey, Isha? Pun tak mandam. Okey, tak apa. Okey, baik. Jadi kita pergi seterusnya. Okey, selesai latihan kita yang pertama. Cikgu cuba nak bagi pendek-pendek ya, tapi nampaknya ialah dah terbiasa. Okey, tak apa. Ya, okey, kita pergi kepada yang kedua. Ya. Okey, kita tengok bahan. Ni dia. Ya, ada 10 lagi, 9. Ya, 9 ejaan. Okey, kita teruskan ini secara lisan. Hanya dalam bentuk ayat. Dalam peperiksaan ini biasalah. Ya, dalam bentuk ayat. Ya, kamu nampak di situ. Okey, kita akan teruskan kepada tadi kita berhenti setakat siapa ya? Salwa ya sekarang. Sekarang Salwa. Ya, Salwa. Ya, anda akan mengambil nombor 1. Nombor 2 diikuti dengan Syifa Amani, Husna sampailah kepada Syazah Raihana. Cikgu cakap rasa cukuplah 10 ya untuk kita bincangkan secara lisan juga. Ya, secara lisan juga 9 latihan ini. Ini secara lisan. Tengok jawab ya. Pada rakan-rakan yang lain anda boleh teruskan ya untuk mengambil ejaan ini dan ya boleh tengok secepat yang anda mampu tengok pada perkataan apakah yang salah ya untuk 1 hingga 9. Okey, cikgu boleh kecilkan supaya ya sampai 6 dulu supaya boleh nampaklah. Kita pergi besar sikit ya 3 soalan dulu. Ya, jadi orang pertama, kedua, ketiga ya boleh tengok dan boleh fikirkan apakah jawapan yang sepatutnya anda rujuk ya, yang mana yang sepatutnya jawapan yang kita tengok ya, sebab ini betul-betul dalam soalan
Ya, jadi bila dalam soalan kita kena lebih cakna lah. Ya, kena lebih cakna mana jawapan dia. Okey, Salwa, anda nombor 1, Salwa. Tengok betul-betul ya pada soalannya ya, manakah perkataan yang salah? Bersedia nombor 2. Selepas Salwa, Syifa Amani, nombor 3 Husna. Okey. Salwa, boleh nampak tak soalannya, Salwa? Nampak cikgu. Okey, silakan Salwa. Apakah jawapannya? Memfailkan jadi mengfailkan. Boleh je? MENG meng, FAIL file, KA kan. Jadi yang kamu betulkan tu ke? Ya. M jadi N, betul? Begitu ke yang cikgu catatkan, begitu ke? MENG. Oh, MENG, mengfailkan, bukan memfailkan. Okey, ejaan imbuhan, mengfailkan. Okey, kita terus bagi jawapan lah supaya tak panjang sangat perbincangan kita ya. Okey, Salwa, ejaan yang kita cari bukan itu. Ya, maknanya memfailkan betul. Ini imbuhan, mungkin kamu confused. Ya, kalau kamu bubuh okey, cikgu buat pen merah. Ya, memfailkan bermakna anda telah menyalahkan pada ejaan yang dah betul, yang dah sedia betul. Ya, kerana ejaannya Salwa ya sepatutnya memfailkan. Okey, jadi cikgu perlu padam ya, bukan memfailkan Salwa. Maknanya tu dah betul. Anda ada pilihan jawapan yang lain, Salwa? Ada tak pilihan jawapan yang lain? Jadi kalau cikgu tukar ni kan tak nampak pula Salwa. Okey, tapi nak tengok muka kamu sebab kamu giliran kita tunjuk sekejap. Okey, cikgu pun tak berapa kenal juga dengan kamu ni walaupun kita dah 5 bulan ya. Jadi kita kena tunjuk balik scene dia. Ya, okey, tak salah. Kenal dah Salwa. Salwa, cikgu bagi peluang kedua untuk anda, Salwa. Peluang kedua. Cari mana dia? Cuba tengok. Okey, tengok. Okey. Paling besar dah. Itu je paling besar. Bukan memfile. Jadi maknanya pengetahuan tambahan lah juga. Ya, bila file tu kita nak tambah imbuhan dia dengan kan. Memfile kan. Ambil juga ya. Sebagai orang kata bagus juga ya. Maknanya ada pengetahuan tambahan yang lain. Sebab bukan itu. Okey, jumpa tak? Tengok betul-betul. Ya. Jumpa. Ya, silakan. Kecederaan jadi kecederaan. Ya, tepat. Itu yang kita cari. Kecederaan kan ya. Kita ketinggalan huruf dia ya. Itu yang kita cari ya. Jadi yang ini ialah huruf tambahan. Yang ni perkataan, bukanlah perkataan yang macam 10 tadi. Ya, 10 tadi tu yang cikgu pilih. Ya, 10 tu yang cikgu pilih. Ejaan antara ejaan yang terpilih. Tetapi ini ialah latihan dalam peperiksaan. Maknanya bukanlah yang orang kata ejaan yang bermasalah. Ya, ejaan yang biasa sahaja. Okey, terima kasih. Itu jawapannya. Tapi nak buat catatan sebagai tambahan boleh. Ya, kamu terus sahaja dalam buku sistem bahasa kamu tu nak jadikan dia nombor 11 pun boleh, nak jadikan dia tambahan latihan baharu pun boleh ya. Baharu, bukan baru. Okey, yang kedua teruskan Syifa Amani. Ya, Syifa. Syifa? Ya, saya tak jumpa cikgu. Kamu tak jumpa? Mak, tolong. Ada kesalahan. Mesti ada, nampak tak? Satu. Satu kesalahan ejaan. Mesti ada. Dan ayat pun tak panjang. Apa namanya, Syifa? Sepatutnya anda nampak perkataannya. Ada. Kalau cikgu baca ya. Pemuda yang berambut kerinting itu amat bergaya apabila sedang berucap di pentas. Kamu perasan tak?
perasan atau tidak? Kamu fokus atau tidak dalam kelas kita? Walhal cikgu sebut perkataan itu tadi. Ini nak menunjukkan fokus tak fokusnya kita. Cikgu sebut ya. Syifa, tadi cikgu ada sebut perkataan ini. Okey, Syifa, jumpa tak Syifa? Kerinting. Okey, nampak kan? Kerinting. Dan jawapan? Kerinting. Apa masalah? Keriting. Keriting. Nak buang huruf? N. Betul. Keriting. Kita gugurkan huruf N dia. Gitu ya. Kena berhati-hati. Ini satu yang cikgu nak sebut dalam peperiksaan. Kadang-kadang ya ini bahayanya. Kan? Bila dalam perbincangan kita boleh tekan dan tekan supaya kamu cari juga jawapan. Dalam peperiksaan tak ada siapa nak bantu kamu. Kamu kena lebih berhati-hati. Okey, terima kasih Husna. Teruskan Pasport. Husna. Pasport. Pasport. Kenapa dengan pasport? Dia sepatutnya PASPORT. Betul. Ya, betul. PASPORT. Pasport. Ya, kita kena tambah R dekat situ ya. Okey, betul. Itu jawapannya. Dia sambung nombor 4. Okey, cikgu angkat supaya nampak ya, nombor 4 sampai nombor 7. Ya, giliran Zahira, Iman, Kaisara dan seterusnya. Zahira tadi hilang daripada radar. Dah ada ke Zahira? Allah, Zahira dah hilang, tak mandang. Okey, kena terjun kepada Iman. Ambil giliran Iman. Silakan Iman, ambil giliran. Apakah jawapan yang anda nampak di situ Iman? Iman ada ke tak ada? Ada cikgu. Bagus. Ya, silakan Iman. Disiplin. Ya, dah jumpa ya. Okey, betul lah tu. Ya, disiplin. Ya, betul, itu jawapan yang salah. Dan jawapan yang baru. Ejakan Iman? Disiplin. Ya, ini tak ada apalah ya. Ini yang semua orang kita tahulah ya. Dalam masa yang sama, ya, terima kasih Iman, betul itu jawapannya. Dalam masa yang sama, cikgu nak kamu perhatikan perkataan inilah ya. Efisien, ya. Efisien. Ya, kadang-kadang ya efisien ni ya kesalahannya dia akan eja macam ni ya. Efisien. Kadang-kadang dalam peperiksaan dia akan eja macam ni. Ya, jadi jawapan yang betul sambil-sambil yes, kita tambah-tambah, kita top-up. Itu ejaan yang sebenarnya dan anda pun boleh tanda sebelah dia. Ya, boleh tanda saja sebab anda tak ambil soalan. Okey, tapi cikgu record. Ya, nanti cikgu send. Minggu lepas, 2 minggu lepas ada yang cikgu tak record, ada masalah-masalah kalau tak hantar ya. Kalau tak hantar tak ada masalah dalam ketika kita merakam kelas kita ni. Okey, selesai nombor 4, nombor 5. Silakan Kaisara. Olahraga. Tepat. Ya, jawapan dah tentu olahraga dan nampak dah kesalahannya. Apa masalah? Dia jarak. Sepatutnya? Rapat. Betul. Kalau kamu jumpa dalam karangan, ya, cikgu buat tanda yang macam ni. Ini maknanya kesalahan ejaan. Ya, ejaan kita kena tanda begini. Ya, ini ejaan. Ya, cikgu letakkan tanda baris miring atau slash dekat situ. Lepas tu anak panah merapat, maknanya kena rapat. Kalau anak panah tu menjauh, maknanya ejaan kena jarakkan. Macam tu ejaannya kena dirapatkan ya, menjadikan satu perkataan olahraga. Betul? Yang keenam, Sayyidatul Nafisah, jawapan anda? Jana kuasa. Ya, betul. Jana kuasa. Nak buat apa dengan jana kuasa? Kena jarak. Kena jarakkan macam yang cikgu sebut tadi. Maka anak panah cikgu akan beginilah. Ya, jana dan kuasa itu dua perkataan. Kita jarakkan dia dalam
ejaan dalam karangan, ya, kalau anda kata jarak, anda kena jarakkan betul-betul macam itu. Kalau rapat, anda kena rapatkan, ya, sebab pemeriksa dia tak boleh faham apa yang kamu maksudkan. Cikgu, saya tulis jarak lah cikgu, tapi pada mata pemeriksa dia nampak rapat. Jadi tulisan kena berhati-hati. Alright, betul. Yang keenam. Yang ketujuh, teruskan. Balkis tak ada. Najihah. Hak milik. Hak milik? Okey. Hak milik. Okey. Yang lain tak dapat betul lah hak milik. Maka jawapannya? Kena jarakkan. Kena jarakkan. Pun sama anak panah begitu, ya. Hak milik, ni perkataan yang nampaknya macam biasa-biasa saja, ya. Yang kamu boleh kenal pasti, ya, jawapannya. Okey, terima kasih Syuhada dan akhir sekali Syaza. Cukup-cukup semua orang. Okey, silakan Syuhada. Kalender. Kalender. Ya, tepat. Kalender yang salah dan jawapan sepatutnya? Kalender. Ya, betul. Ini antara ejaan yang terpilih. Ya, kerana sebutan kita macam biasalah setiap hujung tahun, ya, kalender. Ya, ada jualan kalender. Ya, Imah tolong berikan kalender pada mak. Kalender. Ya, mak kita akan sebut kalender dan Imah pun kadang-kadang ni kalendernya mak. Kalender, ya. Sedangkan dalam ejaan yang betul, kita kena perbetulkan kalendar. Ambil. Ya, yang macam ni memang kena catat. Ini antara ejaan terpilih, ya. Antaranya kalendar lah. Ya, kerana kebiasaan kita macam tadi, keriting. Ya, kita sebut kerinting, ya. Sedangkan ejaannya keriting. Okey, dan yang terakhir Syaza, apakah jawapan anda? Di manakah kesilapannya? Terpesona. Alright, terpesona. Dan sepatutnya Terpesona. apa masalah? U tukar jadi O. Betul. You tukar kepada O. Terpesona. Habis. Selesai 9 latihan kita. Ya, secara lisan, ya. Okey. Baik. Untuk pengukuhan ejaan, beres. Khalas. Habis. Ya. Tetapi sebagai latihan pengukuhan, cikgu akan send sebanyak 30. Ya, 30 latihan pelbagai, bukan bentuk ayat, tetapi bentuk yang pertama yang kita bincangkan tadi. Tidak ada ayat. Kalau ayat payah kamu nak baca. Ya, untuk pemilihan seperti latihan pertama yang kita buat tadi. Ya, latihan yang pertama. Okey, latihan yang pertama yang kita buat tadi, ya, yang kita bincangkan tadi. Okey, ya, yang bersama-sama tadi, ya, macam itulah, ya, yang kita akan buat. Cikgu akan send untuk anda buat. Boleh hantar kepada cikgu ataupun untuk latihan sendiri pun boleh, ya, untuk pengukuhan, ya. Okey, yang terakhir ini ialah ulang kaji. Ya, yang terakhir ini adalah ulang kaji pada latihan yang pernah kita buat sebelum ini, ya. Kita nak mengulang secara bersama-sama. Ini ulang kaji. Ya, mengingat balik latihan yang kita pernah dah buat pola ayat dasar. Okey, cikgu cuba tengok balik pola ayat dasar kita pernah buat pada bila, ya. Sambil-sambil boleh tengok soalan yang cikgu share tu. Ya, pola ayat dasar kita buat last 18 hari bulan 6. Itu pola ayat dasar. Kita pernah buat latihan ini pada 18 hari bulan 6. Ya. Bermakna hari ini 9, bulan 9. Ada 3 bulan kita tinggalkan pola ayat dasar, ya, sebagai pengukuhan sahaja dan kita akan bincangkan secara lisan. Walaupun bincang secara lisan, cikgu nak, ya, semua boleh skor. Ada 5 sahaja soalan. Cuba perhatikan sekarang. Cuba tengok, ya, baju sutera ini untuk kakak. Apa pola dia? Ya, kuda putih itu berlari pantas. Apa pola dia? Ayat pun ringkas-ringkas sahaja. Ya, sekolah baharu itu sangat cantik landscape-nya. Soalan yang keempat, Tun Abdul Razak bapa pembangunan Malaysia. Apa pola dia? Pola boleh nampak di atas itu. Dan yang kelima,
penduduk kampung akan bergotong royong pada hujung minggu ini. Okey, baik. Ya. Okey, yang pertama. Baju sutera ini untuk kakak. Okey. Asma, boleh cikgu ketik anda? Boleh Asma? Boleh cikgu. Ya, silakan Asma. Baju sutera ini untuk kakak. Mana subjek, mana predikat? Cikgu nak tahu subjek predikat dulu. Baju sutera ini predikat untuk kakak. Subjek. Dan untuk kakak ialah predikat, betul ya? Okey, itu dia. Frasa dia? Frasa lama. Tengok balik betul-betul. Tengok balik betul-betul. Frasa nama. Okey, kita ulang balik. Macam mana nak tahu frasa yang kedua dalam predikat? Tengok perkataan yang pertama. Sekiranya perkataan yang pertama tu terlibat kata nama, frasa nama, atau kata kerja, frasa kerja, atau kata adjektif, frasa adjektif, atau frasa sendi, nama. Tengok perkataan pertama dalam predikat Asma dan yang lain-lain. Jadi, ya, sebagai mengulang perkataan yang pertama ni, cikgu bantu kamu. Tengok perkataan yang pertama tu Asma. Samalah yang lain-lain ya. Okey, silakan Asma. Dah nampak cikgu dah bulatkan tu, maka letakkan pola dia sekarang Asma. Frasa lama, frasa sendi lama. Ya, nampak tak bezanya jawapan kamu yang pertama tadi ya dengan jawapan yang berikutnya selepas cikgu terangkan. Jadi dalam peperiksaan tak boleh macam ni ya. Sebab kita dalam peperiksaan kita tak tahu aspek soalan yang macam mana bentuk yang akan keluar. Maknanya kamu memang kena fokus balik pada pelajaran-pelajaran kita yang lepas-lepas. Itu sebab ya. Kita dah belajar bulan 6. Sekarang cikgu buat sekadar ulang kaji. Ya, mengulang balik yang bulan 6, 2 bulan, 3 bulan yang kita dah tinggalkan. Ya, nampak di situ ada goyang sikit. Untuk Asma sebab kamu yang pertama ya. Jadi dalam peperiksaan kena lebih berhati-hati. Jangan laju sangat. FN plus FN. Hilang satu markah anda Asma ya. Okey, jawapannya ialah FN plus FS. Kenapa? Sebab kan cikgu dah tadi bulatkan. Tengok perkataan yang pertama. Dan perkataan yang pertamanya ialah kata sendi. Itu sebab dia FN, FS ya. Okey, terima kasih kerana mencuba ya. Okey, siapa nak cuba nombor 2? Silakan. Saya. Ya, silakan Raihana. Syaza Raihana. Silakan, boleh? FN frasa nama tambah frasa kerja. Frasa nama plus frasa kerja. Kenapa frasa kerja Syaza? Boleh bagi tahu cikgu? Sebab ayat pertama, perkataan pertama dari predikat tu berlari. Betul, tepat, bagus ya. Cuma dalam peperiksaan ataupun dalam latihan yang sebegini, cikgu suka kalau kamu boleh letakkan subjek predikat dulu. Ya, sebab bila letak subjek predikat macam yang pertama cikgu buat, kita pakai pen merah, ya, dia akan lebih kita panggil apa? Meyakinkan jawapan. Ya, di sini subjek, di sini predikat. Jawapan kamu betul Syaza. Ya, cumanya bila soalan macam ni cikgu lebih suka kamu buat macam ni. Letak subjek predikat dulu, lepas tu cari perkataan dalam predikat. Maka jawapan tepatlah frasa nama, frasa kerja. Ya, sebab kata kerja untuk berlari. Okey, bagus. Yang ketiga, ada siapa nak cuba? Saya. Ya, Syahira. Bagus ya. Yang ketiga, silakan Syahira. Subjek sekolah baharu itu, Bagus. predikat sangat cantik Ya, sikapnya. tepat. Betul. FN tambah FA. FN plus FA. Okey, boleh cikgu tahu kenapa FA? Sangat cantik. Kata Tepat. adjektif. Ya, betul. Bagus, bagus, bagus.
Ya, sangat cantik ialah kata adjektif. Maka jawapannya FN plus FA tepat sekali. Okey. Okey, ada siapa nak cuba nombor 4? Nombor 4. Silakan, ada siapa nak cuba nombor 4? Hello, ada siapa nak cuba? Saya. Ya, Kristina. Boleh Kristina. Okey, kita tengok balik. Soalannya. Okey, silakan Kristina. Subjek Tun Abdul Razak. Baik. Predikat pembangunan Malaysia. Betul. Subjek Tun Abdul Razak dan predikat bapa pembangunan Malaysia. Silakan Kristina, jawapan anda. FN tambah FN. FN tambah FN tepat. Dah betul lah kan. Bapa pembangunan Malaysia. Ya, keseluruhannya ialah kata nama ya. Tepat. Betul Kristina. Ya, berani mencuba dan jawapan anda juga tepat. Betul. Tahniah. Nombor 5 yang terakhir. Siapa nak cuba yang last? Saya, cikgu. Ya. Siapa ya? Saya cuba tengok. Siapa saya? Siapa? Fatin, cikgu. Fatin. Ya, boleh Fatin. Silakan Fatin. Okey, kembali kepada soalan. Soalan yang lebih panjang sikit daripada yang atas tapi tak ada masalah sebenarnya. Dalam peperiksaan kadang-kadang lebih panjang daripada latihan kita ni ya, lebih panjang sebenarnya. Ya, silakan. Fatin, apakah jawapan? Penduduk kampung subjek penduduk kampung subjek bergotong royong pada hujung minggu predikat. Okey. Penduduk kampung, ya, subjek dia. Betul. Ya. Penduduk kampung ini kita sebut sebagai pelaku. Ya, siapa yang melakukannya? Penduduk kampung. Okey, apa ceritanya akan bergotong royong ya pada hujung minggu ni? Ada 2 predikat sebenarnya, tapi tak apa. Ya, sebenarnya ada 2 predikat. Ya, kalau cikgu nak ceritakan sikit. Predikat pertama bergotong royong. Ini P1. Ya, predikat kedua pada hujung minggu ni. Ini P2. Itu kalau kita nak pecah-pecahkan ya. Okey, baik. Apa pola dia? FN tambah FK. FN tambah FK. Mana datang FK? Bergotong royong kata kerja. Ya, bergotong royong ialah perbuatan bekerja, maka FN plus FK. Betul. Begitu ya. Berhati-hati dalam memberikan jawapan dan 5 jawapan tadi betul. Itulah dia jawapan. Dan last ya, sebelum kita akhiri kelas kita pagi ni, 4 soalan yang terakhir. Ada 4 sahaja. Yang ni lain pula. Ya, yang ini, yang tadi pola dan ini ialah kenal pasti dan tulis subjek predikat yang lengkap pada setiap ayat di bawah. Okey, pelajar, dalam peperiksaan, yang ini kira adik-beradik ya. Latihan 4 dan latihan 5 ni adik-beradik. Kalau dia naik latihan 4, dia tak naik dah latihan 5 dalam peperiksaan. Kalau dia naik dalam peperiksaan latihan 5, dia tak naik latihan 4 sebab 2 ni ialah kembar. Ya, kita kata kembar lah. Ya, sebab kenapa kembar kan cikgu sebut tadi, kalau nak tanya pola, kamu kena tahu, kenal pasti subjek predikat. Jadi sekarang ni, yang ni betul-betul subjek predikat. Okey, kita tengok dulu soalan. Boleh tengok soalan. Lepas tu boleh volunteer. Siapa nak cuba? 1, 2, 3 dan 4. Tengok dulu soalan. Okay, boleh tengok soalan ya. Yang pertama, kami dilayan dengan mesra oleh pekerja restoran itu. Tengok mana subjek, mana predikat. Yang kedua, ketinggian Gunung Kinabalu 4,104 meter. Pendek saja ayat dia. Yang ketiga, pada setiap petang kami sekeluarga ke perpustakaan. Cikgu nak pesan, soalan nombor 3, berhati-hati. Cikgu pesan tu ya. Maknanya kena tengok betul-betul soalan tu. Dan soalan yang keempat, murid yang pintar itu bercita-cita untuk menjadi angkasawan. Ya, berhati-hati untuk soalan yang ketiga. Okey, baik, boleh tengok dah?
Okey, boleh. Sekarang silakan. Siapa nak cuba soalan nombor 1? Silakan. Siapa nak cuba soalan nombor 1? Siapa nak cuba? Soalan yang sama macam latihan yang pertama tadi, hanya meletakkan mana subjek, mana predikat. Kerja lebih mudah berbanding dengan latihan yang pertama tadi. Kamu kena pola ayat asal. Tetapi sebelum nak letakkan pola dia, kena tahu mana subjek, mana predikat. Yang kedua ni, latihan yang kita sedang nak buat ni lebih mudah berbanding dengan latihan yang kedua. Sebab hanya mengenal pasti mana subjek, mana predikat. Silakan siapa nak volunteer soalan nombor 1. Saya cikgu. Silakan Amira. Ya, silakan Amira. Subjek dia kami, predikat dia dilayan dengan mesra oleh pekerja restoran itu. Betul, itu jawapan dia. Betul ya. Kami sebagai subjek, kita tak ke atas je lah ya. Manakala dilayan dengan mesra oleh pekerja restoran itu ialah predikat. Selesai, 1 markah dah dapat. Betul lah tu. Ya, itu jawapan yang pertama ya. Okey, jawapan yang kedua. Siapa nak cuba? Terima kasih Amira. Siapa nak cuba Saya nak jawapan yang cuba, kedua? cikgu. Ya. Okey, siapa nak cuba jawapan yang kedua? Saya, cikgu. Ya, Asma. Ya, boleh Asma. Melajukan perbincangan kita. Habis ni kita habislah kelas kita ya. Okey, silakan Asma. Ketinggian Gunung Kinabalu subjek 4,104 meter predikat. Ya, betul. Itu jawapannya. Tepat ya, itu jawapan dia. Okey. Ketinggian Gunung Kinabalu sebagai subjek, ya, apa cerita gunung, berapa ketinggian dia, dia bagi tahu dekat kita, itu namanya predikat ceritanya, maka 4,104 meter itu ialah predikat. Betul Asma. Okey, yang ketiga, ada siapa berani cuba? Yang ni soalan ni mencabar sedikit, soalan nombor 3. Ada siapa nak mencuba? Silakan. Cuba, yang penting cuba. Ya, siapa nak cuba? Kalau saya nak cuba boleh ke cikgu? Boleh, sila Amira, silakan nak mencuba. Boleh, silakan Amira. Okey, kita tengok soalannya. Silakan Amira. Subjek dia Kamis keluarga, predikat dia pada setiap petang Sabtu ke perpustakaan. Betul, bagus Amira. Betul. Cikgu dah sebut tadi, berhati-hati, tengok betul-betul. Ya, subjek itu ialah cerita, pelaku. Subjek ialah pelaku. Maka pelaku dalam ayat kita ini ialah kami sekeluarga. Nampak tak ayat ni? Ya, ayat ni dia mengelirukan anda sedikit. Tetapi kalau kamu memang betul-betul basic dia kokoh, maka datanglah soalan macam mana pun, cikgu yakin kamu mampu buat ya. Nampak tak ya? Jadi kami sekeluarga di sini subjek dia. Kami sekeluarga. Ya, siapa? Ya, pelaku dia kami sekeluarga. Dan apa cerita tentang kami sekeluarga? Pada setiap petang Sabtu ke perpustakaan. Itu cikgu sebut tadi. Di sini ada P1 ya, dan juga P2. Nampak tak? Ayat tu dia ubah-ubah macam tu sahaja. Tetapi basic dia, ya, subjek ialah pelaku dan predikat ialah cerita. Apa cerita pelaku tadi? Ya, subjek ni pelaku. Pelaku yang terdiri daripada kata nama. Inilah kata nama. Kami sekeluarga inilah kata nama. Ya, dan cerita tentang kata nama ni pada setiap petang Sabtu ke perpustakaan. Nampak tak? Soalan macam ni kadang-kadang ada dalam peperiksaan. Jadi tolong berhati-hati. Okey, bagus Amira. Ya, percubaan anda ya berjaya. Okey, last yang keempat, silakan. Siapa nak cuba last? Kita tutup kelas kita dengan soalan yang terakhir ini sahaja ya. Okey, ada siapa nak cuba? Saya, cikgu. Ya, sila. Fatin Atira. Baik, Fatin. Kembali kepada soalan. Anda tutup kelas kita. Silakan Fatin. Murid yang pintar itu subjek bercita-cita untuk menjadi angkasawan, predikat.
Betul, tahniah. Betul, tepat. Itu jawapannya ya. Murid yang pintar itu subjek ya bercita-cita untuk menjadi angkasawan predikat. Ya, subjek itu lebih mudah apabila adanya kata ganti tunjuk itu kan ya. Cikgu dah bagi tahu tu clue ya, kalau ada itu dan ini ya, maka selagi tak sampai itu dan ini, kalau ada dalam soalan, Buat kerja. selagi itulah tak selesai subjeknya. Okey, selesai. Terima Dia. kasih Fatin. Apa-apa, ada selingan. Okey. Dia nak simpan buat apa? Apa kena? Mana dia ni? Dah lupa dia nak tutup kan. Dah masuk dalam. Dia lupa lah tu. Okey, betul-betul itu selesai. Okey, alhamdulillah habis dah ya. Okey pelajar, ya, di samping kita tengok latihan ejaan, ya, cikgu ulang sedikit sebagai mengulang balik ya apa yang kita dah belajar pada ya beberapa bulan yang lepas, ya, melihat kembali ya penguasaan penguasaan. Okey, baik. Jadi boleh faham ke pelajar? Boleh. Okey, boleh ya. Alhamdulillah. Okey, nanti cikgu share latihan. Latihan ini anda boleh buat secara individu dan semak sendiri jawapan. Kalau nak hantar kepada cikgu pun tak ada masalah. Jadi yang ini bebas. Ya, yang ini bebas. Dengar betul-betul ya, sebab ada kadang-kadang miscommunication juga. Ya, silap faham. Ya, ada yang cikgu suruh hantar, demo tak hantar. Ada yang cikgu kata bebas, ya, demo pun memang ambil bebas sungguh-sungguh lah ya. Jadi untuk latihan yang cikgu akan share nanti sebanyak 30 perkataan, yang ini bebas ya, boleh buat, boleh rujuk sendiri jawapan, bahkan nak hantar kepada cikgu pun tak ada masalah, boleh ya. Okey, sampai di sini sahaja kelas kita pada pagi ni. Cikgu harap ada yang manfaat, ya, ada yang bermanfaat, boleh bantu anda untuk khususnya mata pelajaran kita bahasa Melayu. Okey, terima kasih juga atas kerjasama semua. Terima kasih atas kehadiran anda. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kefahaman kepada semua ya untuk lebih memahami ya apa-apa sahaja yang anda belajar ya, yang anda peroleh ya, hadam sehadam-hadamnya ya. Okey, sekian pelajar-pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu.